ينبغى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, taufik dan hidayatnya. Pada malam ini diperkenankan kita untuk berada dalam satu majlis ilmu, iaitu dalam majlis kita mendengarkan pembicaraan dalam tajuk di manakah Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan dan puan-puan, tajuk ini akan kita bicarakan daripada segi skopnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab kita sedia maklum bahawa umat Islam sebagaimana yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berpecah kepada 73 golongan. Sebagaimana sabda baginda, iftaraqa banu Israel ila 72 millah, telah berpecahlah umat Bani Israel kepada 72 golongan. Wasataftariqu ummati ila 73 millah, dan akan berpecah pula umat aku kepada 73 golongan. Kulluhum finnar, semua mereka itu masuk neraka, illa millatun wahidah, melainkan satu golongan sahaja. Apabila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila wa man hum ya Rasulullah, siapakah mereka itu, iaitu golongan yang terlepas dari neraka, satu golongan itu? Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi, iaitu orang yang mengikut aku dan sahabatku. Dan diterjemahkan maksud orang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi di dalam riwayat yang lain, iaitu Nabi disoal siapa mereka itu, Nabi menjawab Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu ahlu orang sunnah yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jamaah yang mengikut jamaah para sahabat-sahabat dan para alim-alim ulama yang telah diterima oleh dunia Islam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, tajuk malam ini adalah tersangat penting kerana dia membicarakan tentang perihal akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya tajuk pada malam ini adalah teramat penting kerana dia membicarakan tentang perihalnya akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya akidah kita ini songsang, sesat, maka amalan-amalan kita yang lain itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwaludin ma'rifatullah,
Perkara yang pertama dalam agama ialah mengenal Allah. Kerana orang yang sembah pada Allah tapi dia tak mengenal Allah, maka dia dipersoalkan siapa yang dia sembah. Jadi di sinilah terletaknya sembahyang, puasa, zakat, haji, semua ibadat-ibadat zahir dan batin tak diterima oleh Allah Ta'ala andai kata orang itu dia tidak kenal siapa yang dia sembah. Jadi dengan sebab itulah di sini tuan-tuan dan puan-puan, adalah sangat penting kita mengenal akan Allah yang kita sembah. Dan dalam membicarakan Allah yang kita sembah itu, selalu bermain di fikiran kita, di manakah Allah Ta'ala. Jadi sudah setentunya ini adalah merupakan satu soalan yang besar dan yang berat, dan yang banyak keliru berlaku di kalangan umat Islam. Namun demikian tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini insya-Allah dengan izin Allah, dengan berkat para guru dan masyayikh, dengan berkat mereka yang telah berjalan menuju pada Allah, mudah-mudahan dapatlah dihuraikan pembicaraan kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahawa dalam membicarakan di manakah Allah ini, sebelum kita lebih lanjut, hendaklah kita mengetahui asas-asas pegangan kita di dalam Islam. Asas pegangan kita ialah Al-Quran dan juga Al-Hadis dan juga ijma' ulama dan juga qiyas yang sahih. Itulah dia pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran dan Hadis dan ijma' ulama dan qiyas yang betul. Jadi perbezaan pendapat ulama pada ayat dan hadis yang mutasyabbihat. Mutasyabbihat tu apa? Iaitu yang mengandungi lebih dari satu makna. Jadi bila ada ayat Quran atau hadis yang ada samar-samar, yang tak jelas dia punya makna dan maksudnya, jadi ulama ada berbeza pendapat dalam memahamkannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, telah berkata Al-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Imam Muslim juz yang ketiga, beliau telah mengatakan, ketahuilah bahawa bagi ulama dalam perkara hadis-hadis sifat dan ayat-ayat sifat, hadis yang menyebut sifat Allah dan ayat-ayat yang menyebut sifat Allah, ada dua pendapat. Jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada yang pendapat memegang kepada tafwid, ada pendapat yang memegang pada takwil. Dua-dua ni daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan terkeluar lagi. Apa makna tafwid? Jadi dalam membicarakan tentang masalah tafwid dan takwil ini, maka pendapat yang pertama tadi, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan telah kita tunjukkan tadi, bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka mengatakan bahawa ada yang memegang pendapat tafwid dan ada yang memegang pendapat takwil, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa tu tafwid? Jadi tafwid ini sebagaimana yang dijelaskan oleh alim ulama, iaitu menyerah sepenuhnya segala apa yang dimaksudkan oleh ayat itu kepada Allah. Allah kata inilah, Allah kata itu, wallahu a'lam, terserahlah pada Allah, aku pun tak faham, macam tu. Menyerah sepenuhnya segala apa yang dimaksudkan oleh ayat itu kepada Allah. Tak mau tafsir-tafsir, tak mau cerita panjang-panjang. Tanpa diartikan, tanpa diterjemahkan atau ditetapkan satu pengertian khusus. Oh, ini ayat ni maksudnya ginilah. Tak ada. Dia serah bulat-bulat. Habis tak faham hal ini. Wallahu alam, terserahlah pada Allah, tak faham pun. Dan beriman dengan apa difirmankan Allah. Allah dah sebut ni, kita berimanlah. Apa maknanya? Wallahu alam, terserahlah pada Allah. Ini mazhab tafwid. Ini daripada golongan jamaah. Bila mereka menghadapi masalah ayat-ayat Quran atau hadis-hadis yang ada menunjukkan seolah-olah Allah di satu tempat, seolah-olah Allah ada tangan, seolah-olah Allah ada kaki, maka mereka tak mau banyak cakap. Apa makna ni ustaz?
Allahu a'lam, terserahlah pada Allah. Ini makna Tuhan ada kaki ke? Allahu a'lam. Ini makna Tuhan ada tangan ke? Allahu a'lam. Tak mau cakap. Ini pendapat sebahagian daripada ulama Ahlus Sunnah dan kebanyakannya ulama-ulama dahulu kala. Yang dinamakan ulama salaf, ulama lama-lama dulu. Zaman 100 tahun, 200 tahun hijrah, 300 tahun hijrah. Dan ada juga ulama-ulama yang berpegang kepada takwil. Takwil ini apa dia? Takwil ialah menafsirkan dan menjelaskan arti yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh ayat itu, agar tidak bercanggah fahaman zahir ayat itu dengan ayat-ayat yang telah jelas menyucikan Allah dari penyerupaan atau persamaan Allah dengan makhluknya. Macam itulah. Jadi begitulah dia di dalam kata-kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah apabila mereka menghadapi ayat-ayat Quran yang seolah-olah menyerupakan Allah dengan sesuatu, atau hadis Nabi yang seolah-olah menyerupakan Allah dengan sesuatu, maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ada terbagi pada golongan tafwid, iaitu serah bulat-bulat pada Allah, tak mau cakap. Allah ke arasy ke? Tak mau cakap. Allahu a'lam, tak tahu. Tapi Allah dah sebut, kita percaya. Tapi apa maknanya? Allahu a'lam. Dan ada golongan, iaitu golongan takwil, menerangkan, menjelaskan maksud ayat ini bukanlah makna Allah duduk ke arasy. Maksud ayat ini bukanlah makna Allah itu ada tangan. Jadi dijelaskan apa makna-makna yang dimaksudkan. Itulah maknanya tafsir, dan itulah dipegang oleh kebanyakan ulama-ulama khalaf atau ulama-ulama kemudian sebagai menerangkan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, apabila kita dah jelas dah bahawa alim-alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menerima ayat Quran dan hadis itu, mereka tidak menolak. Cuma antara mereka serah bulat-bulat pada Allah, dan antara mereka itu menafsirkan dan menjelaskan supaya mengelakkan daripada kita mengatakan Allah seperti makhluk. Maka di sini timbullah beberapa kekeliruan juga, ya. Ada juga orang-orang yang keliru dengan ayat-ayat Quran dan juga dengan hadis-hadis yang seolah-olah menggambarkan Allah itu seperti makhluk, seperti ada tempat, seperti ada tangan, seperti ada kaki. Jadi dalam perkara ini berlakulah kekeliruan yang mengatakan Allah ada di arasy atau di langit katanya. Kenapa dia kata demikian? Ada beberapa sebab. Sebab pertama, kerana dia berpegang kepada ayat Quran yang mutasyabbih, yang samar-samar, yang mengandungi lebih dari satu makna yang telah kita sebutkan tadi. Dia berpegang pada ayat itu. Sebagai contoh, iaitu firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Daripada surah Taha ayat yang kelima, yang artinya Allah di atas arasy istawa. Jadi Allah atas arasy istawa. Apa makna istawa? Jadi dia ada lebih daripada satu makna. Maka orang yang keliru, yang hanya berpegang pada zahir ayat Quran dan cuba nak menafsirkan dengan zahir saja, mereka kata Allah duduk atas arasy dengan zatnya. Bila kita tanya Allah kat mana? Allah duduk atas arasy lah, kau tak baca ke? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Padahal perkataan istawa tu banyak makna, tapi dia paksakan diri dia untuk mengartikan dengan makna duduk. Bila kita kata Allah duduk, tuan-tuan, Allah perlu pada siapakah yang jadikan arasy? Allah. Jadi kalau Allah jadikan arasy, sebelum Allah jadikan arasy, kat mana pula Allah duduk? Dan kalaulah sekiranya kita kata Allah duduk atas arasy, mana yang lebih besar? Allah lagi besar ke arasy lagi besar? Pening nak jawab.
Sebab kalau kita kata Allah lagi besar, dia tak boleh duduk ke atas arasy, terbalik. Tuan-tuan badan besar duduk atas kerusi kecil, terbaliklah, mana boleh. Kalau dia kata oh arasy lagi besar, kalau arasy lagi besar, tak buang nama Allah Akbar, arasy akbar. Bukan Tuhannya lagi besar, Allah lagi arasy lagi besar. Tak boleh pula. Maha suci Allah. Allah tidak duduk atas arasy. Kalau dia duduk, mana dia perlu arasy. Kalau dia berhajat pada arasy, dia lemah. Kalau dia lemah, tak layak jadi Tuhan. Maha suci Allah daripada sifat kelemahan. Habis? Makna istawa tu apa? Istawa tu banyak makna, bukan satu. Ada makna menguasai. Ini bahasa Arab, tuan-tuan, bahasa Arab. Istawa tu ada makna duduk bersila. Istawa tu ada makna menuju. Istawa tu ada makna cukup umur. Istawa tu ada makna tegak berdiri. Jadi kita ambillah satu makna yang sesuai dengan kebesaran Allah, suci daripada sifat makhluk. Jadi alim-alim ulama kita, kalau kata Allah duduk, itu tak betul. Kalau kata Allah menuju pada arasy, makna Allah bertempat, bawa pergi atas. Kalau kita kata Allah cukup umur, ini bukan budak-budak. Kalau kita kata Allah tegak berdiri, Tuhan bukan macam kita patung jatuh naik pula. Habis makna sesuai dalam bahasa Arab istawa ialah menguasai. Jadi sesuaikan ayat itu. Macam kita bahasa Melayu lah. Engkau jalan, aku pukul engkau. Pukul tu banyak mana. Sekarang pukul 10 malam. Pukul 10 malam bukan kita pukul jam tu. Makna jam, waktu 10 malam. Perkataan pukul pun banyak mana bahasa Melayu. Macam tu bahasa Arab pun. Istawa banyak mana. Sesuaikanlah ayat itu dengan kebesaran, keagungan dan kesucian Allah daripada penyerupaan dengan makhluk yang telah kita sebutkan tadi. Jadi begitulah dia. Alim-alim ulama kita telah setuju yang mengatakan dengan salah satu daripada itu, iaitu pendapat ulama Ahlus Sunnah yang tafwid. Tafwid tu maknanya beriman dengannya tanpa menafsirkan atau menetapkan satu pengertian khusus. Tadi kita dah sebut ada dua pendapat ulama. Jadi ulama yang mengatakan bahawa kita serah bulat-bulat dah. Allahu alam, aku tak tahu apa yang Allah kehendaki dengan ayat ini, terserahlah pada dia. Itu ulama tafwid. Dia tak mau tafsir-tafsir. Tuhan duduk kat langit ke? Tak, wallahu alam, aku tak tahulah. Dia serah bulat-bulat. Ini seperti mana yang berlaku pada Imam Malik. Imam Malik rahimahullah ta'ala bila disoal dengan ayat ini, kaifa istawa? Ada orang datang kepada Imam Malik, bagaimana Allah istawa? Jadi Imam Malik pun menjawab, al-istiwa ghairu majhul wal kaif ghairu ma'qul wala yuqal anhu kaif wa kaifun anhu marfu', sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari juz yang ke-13. Apa dia? Jadi bila kita katakan al-istiwa ghairu majhul, maknanya di situ ialah bahawa istiwa itu adalah ghairu majhul, iaitu tidaklah majhul, ya. Tidak majhul. Ghairu majhul makna tidak majhul. Jadi tidak majhul makna istiwa tu dalam bahasa Arab tu kita faham. Ada makna ini, ada makna ini. Tetapi apakah kita nak kata Allah Ta'ala itu duduk ke? Allah Ta'ala itu cukup umur ke? Apakah kita nak kata macam itu? Maka kata Imam Malik, wal kaif ghairu ma'qul. Dan bagaimana itu tak masuk akal. Tak boleh kita mensifatkan Allah bagaimana. Tak masuk akal. Kenapa Allah kita tak boleh kita katakan bagaimana? Sebabnya ilmu kita, akal kita tak sampai kepada apa yang ada pada zat Allah. Jangan kata pada zat Allah, pada diri kita sendiri pun kita tak habis ketahui, tak habis kita kenal. Sebagai contoh, kita percaya tak ada roh? Percaya. Macam mana roh? Macam mana roh? Apa roh? Dah pening kepala kita.
Roh kat mana? Kat kepala ke, kat tangan ke, kat jantung ke, kat kaki? Tak tahu. Ini diri kita sendiri pun kita tak terjawab. Macam mana pula kita nak persoalkan Allah pula? Sebab tu kata Imam Malik, wal kaif ghairu maqul, tak dapat dipikirkan. Bagaimana Allah, bagaimana itu, bagaimana tak dapat dipikirkan. Dengan sebab itulah di sini kita tak boleh katakan kepada Allah Taala wala yuqal anhu kaif. Tidak boleh diperkatakan daripada perihal Allah bagaimana? Tak boleh. Itu satu persoalan yang biadab. Ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Al-Imam Malik sebagai satu contoh kepada ulama-ulama salaf yang dahulu. Jadi kalau sekiranya begitu, ulama-ulama salaf ataupun sebagian besar daripada ulama-ulama mereka ini, mereka tidak menafsirkan dan tidak menerangkan dan tidak banyak cerita tentang ayat-ayat yang seolah-olah menggambarkan Allah Ta'ala itu dengan sifat makhluk. Tak banyak cerita dah. Apa makna? Allahu alam. Terserahlah kepada Allah. Begitulah dia tuan-tuan. Tetapi ada pun ulama-ulama yang mutaakhirin ataupun ulama-ulama yang terkemudian, mereka mentakwilkan, menafsirkan dan menjelaskan arti ayat ini kepada menguasai Allah berada di menguasai dan lagi memerintah dari atas arasnya. Allah duduk ke arasy? Tidak. Allah memerintah di atas arasnya. Maknanya di sini Allah memerintah segala-galanya. Kenapa? Kerana arasy itu makhluk yang paling besar. Jadi kalau makhluk paling besar Allah dah perintah, yang bawah-bawah dia semua bawa perintahan Allah. Macam kita kata raja memerintah di atas tahtanya. Bukan atas tahta dia punya crown dia saja, dia duduk atas tu dia perintah. Maknanya dia perintah negeri dia lah. Itu bahasa Arab, itu bahasa Melayu dan bahasa-bahasa lain pun macam tu. Dia punya makna tu bukan duduk ke atas crown dia, tapi dia memerintah negaranya. Itu maknanya takwil, menafsirkan. Kenapa perlu tafsir? Tak boleh ke kita pakai terus direct kepada ayat Quran? Nanti kita akan terangkan bahayanya kalau langsung kita pegang kepada zahir ayat Quran. Ya, demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, hampir seluruh ulama-ulama Ahlus Sunnah menyebutkan dalam kitab-kitab tafsirnya makna istawa tu dengan Allah memerintah, Allah menguasai daripada atas arasnya. Seperti tafsir Jalalain di muka juz yang ketiga, tafsir Farid Wajdi, tafsir Ruhul Bayan, dan demikian juga tafsir Qurtubi, salah satu tafsir yang ulama-ulama salaf, ulama-ulama lama. Di juz yang pertama muka surat 192. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, dengan kita mengatakan demikian, jelaslah kepada kita bahawa Allah SWT tidak duduk di arasy. Tetapi ada juga orang yang mengatakan Allah duduk di langit. Ada ayat Quran, Allah sendiri berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aamintum man fis sama'. Adakah kamu beriman kepada yang berada di sama, iaitu di langit? Kamu beriman ke tidak? Jadi kita maksudkan dengan ayat ini, kamu beriman tak kepada Allah yang ada di sama? Dalam bahasa Arab, sama ni antara maknanya langit, dan antara maknanya ialah darjat yang tinggi. Jadi dari sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu yang berdarjat tinggi. Tapi orang yang keliru kata, tengok ni, Allah Ta'ala sendiri kata dia duduk kat langit. Inilah orang yang keliru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mengatakan ayat ini atau seumpamanya nak menegaskan Allah maujudun bila makan. Allah tu ada tanpa bertempat. Dan tidaklah Allah tu bertempat di langit. Kerana apa? Kerana perkataan sama tu dengan arti tinggi darjat. Seumpama kita orang Melayu pun kita cakap, engkau
tinggi di langit. Aku ini hina yang rendah di bumi. Bukan makna dia dah duduk kat langit. Makna darjat dia tinggi. Itu bahasa tuan-tuan. Bahasa Arab pun macam tu. Demikian juga bahasa-bahasa yang lain. Jadi apabila disebutkan sama di sini, bukan maknanya mesti duduk kat langit. Artinya adakah kamu beriman kepada yang Allah yang tinggi darjatnya lagi agung. Iaitu kepada Allah yang tinggi darjatnya dan yang lagi agung. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Ada juga orang yang keliru dan percanggahan yang berlaku apabila mengatakan Allah di langit. Kerana bila kita kata Allah di langit, maknanya kita menetapkan bagi Allah tempat dan zaman. Allah duduk kat langit. Jadi Allah terkongkong dengan tempat. Dan Allah terkongkong ada siang ada malam berlalu atas Allah. Dan ini mustahil. Kerana menyalahi ijma' ulama'. Telah kita sebut tadi, ulama' telah sepakat mengatakan Allah tidak terkongkong oleh masa dan tempat. Demikian juga dengan mengatakan Allah di langit. Maknanya kita telah menetapkan bagi Allah Ta'ala itu al-hulul wal-ittihad. Apa itu hulul wal-ittihad? Maknanya Allah telah menyerap dan bersatu dengan makhluk. Langit itu ciptaan Allah. Jadi kalau kita dah kata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu duduk dalam langit, duduk tengah-tengah, jadi Allah dah serap masuk dalam langit. Artinya Allah dah serap, dah bersatu dengan makhluknya. Maha suci Allah. Mana mungkin Allah bersatu dengan makhluk? Tuhan yang maha suci. Tak mungkin Allah dah masuk serap dalam aku. Ini fahaman Nasrani yang mengatakan Allah dah serap masuk dalam Jesus Christ. Itu fahaman sesat. Kita umat Islam tak boleh memahamkan Allah dah serap dalam kita. Kita dah bersatu dengan Allah. Ini kufur. Waliyazubillah min zalik. Demikianlah juga bila kita menetapkan bahawa Allah Ta'ala tu duduk di langit, maknanya kita menetapkan kebinasaan bagi Allah. Kerana langit akan dibinasakan oleh Allah pada peristiwa hari kiamat. Allah berfirman, Yauma natwis sama katayyis sijlil kutub. Artinya di hari itu langit akan kami gulung seperti menggulung lembaran buku. Allah akan gulung langit tuan-tuan. Macam mana buku kita tengok dibuka dan ditutup, begitulah langit ini Allah akan tutup. Begitulah Allah akan lipat dia. Kalau Allah dah duduk kat langit, habislah, Allah pun meninggal lah. Maha suci Allah. Mustahil Allah binasa. Jadi siapa yang kata Allah duduk kat langit, syirik, tak boleh. Itu maknanya kita mengatakan Allah tu sedang bersatu dengan makhluk. Mustahil. Demikianlah sebab kedua yang berlaku kekeliruan kepada Allah tu duduk di arash atau duduk di langit dengan berpegang semata-mata pada zahir hadis. Di antara hadis yang masyhur yang dipakai oleh orang yang keliru itu ialah hadis jariyah, hadis hamba wanita, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang lelaki. Lelaki ini dia datang mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa pengaduan. Antara pengaduannya, dia telah mengatakan, ya Rasulullah, aku ada seorang hamba abdi, dia buat satu kesilapan, aku telah pukul dia dan aku rasa sedih perbuatan aku itu. Jadi Nabi kata, panggil hamba perempuan kau tu. Dipanggillah dia. Orang Arab hamba perempuan ni dia panggil jariyah. Jariyah tu hamba perempuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanyalah kepada perempuan itu. Faqala laha aina Allah? Qalat fis sama'. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya, baginda bertanya kepadanya, di mana Allah? Jawabnya di langit. Nabi tanya lagi, siapa saya? Jawabnya, anda adalah Rasulullah. Nabi pun mengatakan, merdekakanlah wanita ini kerana dia adalah wanita yang beriman. Jadi, bila Nabi tanya di mana Allah, dia jawab Allah di langit. Jadi bila orang yang memegang zahir hadis ini,
Korang tak bacakah hadis ni? Tengok. Dia ditanya Nabi, Allah di mana? Dia kata di langit. Nabi kata perempuan ni orang yang beriman. Mana Allah kat langit lah. Ini sebenarnya keliru, tuan-tuan. Kenapa keliru? Kerana alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menjelaskan bahawa hadis ini ahad. Ahad tu maknanya single. Single tu maknanya satu saja riwayat yang seperti ini. Daripada banyak-banyak hadis yang menyebutkan hadis ini cuma satu ulama atau satu rawi hadis saja. Dan bila menyalahi yang lebih kuat darinya, maka tertolak. Walaupun dia hadis Muslim, walaupun hadis Bukhari. Hadis sahih. Hadis dia betul. Tapi oleh kerana dia single, satu orang saja yang meriwayatkan dan menyalahi yang lain, maka terpaksalah ditolak hukumnya. Bukan ditolak hadisnya, ditolak hukumnya dalam hadis itu. Dan ada juga ulama yang mengatakan riwayat ini ada diriwayatkan oleh perawi-perawi hadis yang lain dengan lafaz atasyhadina alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Adakah engkau menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa aku pesuruh Allah? Jadi ada hadis Nabi tak tanya mana Tuhan. Nabi tanya, adakah engkau saksikan aku ini Nabi pesuruh Allah dan Allah itu tiada Tuhan melainkan dia? Maka kalaulah mengikut riwayat ini lebih kuat. Bila lebih kuat, maka riwayat inilah yang dipakai. Begitulah alim ulama kata apabila timbul percanggahan antara riwayat. Ada riwayat hadis kata Nabi tanya mana Tuhan. Ada riwayat kata Nabi tanya, apakah engkau menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan aku Rasulullah? Bila ada percanggahan, maka hadis itu dinamakan hadis muttarab. Hadis yang bercanggah-canggah, dan hadis yang bercanggah-canggah tak boleh dijadikan dalil. Tak boleh dijadikan hukum. Jadi tak boleh dijadikan hukum semata-mata dengan hanya ada dalam hadis. Banyak huraian dia, tuan-tuan. Macamlah hadis tentang Nabi SAW pegang kaki Siti Aisyah. Nabi tengah semayang. Jadi ada hadis sebut Nabi pegang kaki Siti Aisyah. Ada sebut Nabi pegang selimut yang menutup kaki Siti Aisyah. Jadi ada percanggahan. Bila percanggahan, maka dia gugur daripada menjadi dalil. Sebab tu Imam Syafi'i tak pegang hadis itu. Sebab tu Imam Syafi'i kata sentuh kulit lelaki perempuan batu wudu. Sebab berpegang pada ayat Quran yang jelas. Jadi begitulah dia, tuan-tuan. Maka ulama hadis menolaknya. Antara ulama hadis yang menolaknya, ulama-ulama yang besar, tuan-tuan ya. Al-Hafiz Imam Baihaqi, Imam Ibnu Hajar, Imam Al-Bazzar, Al-Imamul Kausari. Begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam masalah orang yang berpegang kepada zahir hadis dan zahir Quran, boleh membawa kepada syirik, boleh membawa jadi kafir. Berat ni, tuan-tuan. Sebab itu hanya tahu bahasa Arab tak cukup. Sebab itu hanya tahu ana enta tak cukup. Sebab itu hanya tahu baca tafsir Quran, tafsir hadis tak cukup. Sebab tu kita kena wajib berpandu kepada ulama Ahlus Sunnah. Macam mana kita katakan semata-mata mengambil dengan zahir Quran dan zahir hadis boleh jadi syirik? Ustaz ni macam mana? Kan kita disuruh pegang Quran dan hadis. Memang betul kalau kau layak lah. Kalau dah cukup ilmu. Sebagai buktinya, tuan-tuan, kita lihat. Contoh pertama. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Surah Al-Hadid ayat yang keempat. Apa artinya? Dan dialah Allah berserta kamu di mana jua kamu berada. Kita tak mau pakai pendapat ulama lah, tak mau takwil-takwil. Kita nak pakai direct, betul-betul direct pada Quran. Quran cakap, kita pegang direct. Okey, Tuhan kata, Allah berserta kamu di mana-mana kamu berada. Maaf kata, kamu pun masuk dalam tandas. Apa Allah masuk dalam tandas?
Maha suci Allah, tuan-tuan. Maaf kata kamu masuk kandang babi, habis Tuhan masuk kandang babi. Maha suci Allah. Takkan macam tu. Itulah dia. Kalau orang nak kata nak pegang Quran, pegang saja Quran. Quran sebut apa, pegang saja. Tak boleh. Mesti ada penerangan ulama. Ulama ni dia dah faham betul-betul, faham masa-masa apakah yang dimaksudkan daripada ayat Quran itu. Kalau pun dia tak mau tafsir, wallahu alam, aku tak tahulah. Habis senang cerita. Tapi kalau kita berlagak, nak menyerah pun tak mau, nak pegang ulama pun tak mau. Konon kita pun ulama, maaf kata bukan ulama, ular dalam semak, maaf tu. Ini akibatnya. Demikian juga kita lihat contoh kedua, tuan-tuan dan puan-puan. Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surah Qaf ayat 16. Dan kami Allah lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Nah, kalau Allah lebih dekat pada urat nadi kita, semua manusia, semua haiwan ada urat nadi. Habis Tuhan dalam kita ke? Kalaulah Tuhan dalam kita, bukan Tuhan satu, bukan Tuhan 10, Tuhan bilion-bilion. Banyaknya Tuhan. Masya Allah. Tidak. Habis kalau tidak, macam mana kamu fahamkan ayat ini? Mesti ada penjelasan ulama. Kalau kamu tak mau tafsir pun, Allahu alam, aku tak tahulah, ni makna Tuhan yang tahu. Habis ceritalah. Tak banyak cerita. Itu tafwid, menyerah bulat-bulat pada Allah. Tapi kalau nak tafsir, pegang pada ulama yang mu'tabar. Tapi kalau sendiri nak pegang tafsir, sendiri nak buat hukum, tengok Tuhan kata, kami Allah lebih dekat daripada urat leher. Jadi semua dalam diri kita ada Tuhan. Syiriklah kita, tuan-tuan. Waliyazubillah min zalik. Sebab tu tak boleh semata-mata pegang zahir Quran, zahir hadis, boleh bawa kepada syirik dan kufur. Demikianlah contoh yang ketiga pula. Dalam sepotong hadis sahih Imam Muslim, hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena Adam, maritu falam ta'udni, wahai anak Adam, aku sakit, mengapa tidak ziarah aku? Tuhan sakit? Cuba kita kata, kita tak mau tafsir ustaz, kita pegang macam mana Nabi sabda, kita pegang. Habis kita kata Tuhan sakit. Siapa kata Tuhan sakit, kafir dia, wa'alaikumsalam. Kerana dia telah menghina Allah. Maha suci Allah daripada sifat makhluk. Allah tak sakit, maha suci Allah. Dialah yang beri sakit, dia yang beri sembuh, bukan dia yang sakit. Habis apa maknanya? Sambungannya Allah sendiri beritahu. Maka anak Adam tu berkata, hei Tuhan, macam mana aku nak ziarah engkau sakit, sedang kau Tuhan Rabbul Alamin. Maka Allah berkata, kalaulah engkau ziarah hamba aku si fulan bin si fulan yang sedang sakit, akan kau dapati aku di sampingnya. Maknanya Allah hampir kepada orang yang sakit. Jadi kalau kita ziarah orang yang sakit, kita dapat rahmat Allah. Jadi perlu pada tafsiran, perlu pada takwil, perlu pada penjelasan. Tak boleh pegang semata-mata zahir Quran dan hadis. Demikianlah contoh yang keempat pula, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Taala berfirman, apabila hamba aku itu mengerjakan yang wajib dan yang sunat-sunat, maka fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan seterusnya hadisnya, yang artinya apabila aku kasih akan dia, maka jadi aku pendengarannya yang ia dengarnya, dan jadi aku penglihatannya yang ia melihat dengannya. Kalau kita pegang zahir hadis ini, tak mau tafsir-tafsir, maka Allah kata, Allah jadi mata kita, Allah jadi telinga kita. Maha suci Allah. Apakah Tuhan dah serap masuk dalam mata kita? Apakah Allah dah serap masuk dalam telinga kita? Maha suci Allah. Jadi inilah dia, tuan-tuan. Kalau hanya semata-mata pegang zahir Quran dan zahir hadis, dia akan mensyirikkan Allah, mengkufur
Allah Ta'ala. Habis apa maknanya Ustaz? Maknanya kalaulah sekiranya Allah dah kasih pada kita, pendengaran kita dijaganya hanya dengar yang Allah redha, penglihatan kita dijaganya hanya melihat yang Allah redha. Begitulah maknanya. Itulah tafsiran, takwilan alim-alim ulama kita. Dan begitu juga contoh yang kelima yang boleh mengakibatkan orang tu syirik dan terkeluar pada Islam kalau semata-mata pegang pada zahir Quran dan zahir hadis. Firman Allah Ta'ala, Nasullaha fanasiyahum, surah Taubah ayat 67. Mereka lupa Allah, maka Allah lupakan mereka. Dan juga dalam firman Allah dalam surah Sejadah, Inna nasinakum, artinya sungguh telah kami lupakan akan kamu. Nah tuan-tuan, bolehkah kita kata Allah lupa? Lupa ni sifat kelemahan. Kau ni bodoh lah, sikit-sikit lupa, sikit-sikit lupa. Itu sifat lemah. Maha suci Allah daripada sifat lupa, tuan-tuan. Bahkan Allah meliputi ilmunya segala-galanya. La ta'khudhu sinatu wala naum, mengantuk pun tidak, tidur pun tidak. Itulah Allah Ta'ala. Macam mana kita nak kata Tuhan lupa? Habis Ustaz Tuhan dah sebut. Itulah sepatutnya kena kita ada tafsir, kena ada penjelasan ulama. Bukan makna Allah lupa, tapi Allah sengaja buat tak peduli. Masa hidup kat dunia, engkau tak kisah nak ikut perintah aku, lupa hukum aku. Sekarang lantaklah engkau, aku biarkan kau dalam neraka. Allah buat lupa. Itu maksudnya. Kalau tak ada penjelasan ulama, macam mana kita nak faham? Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Maka sangat bahaya besar orang yang semata-mata sewenang-wenang ambil Quran, pegang Quran, tafsir sendiri. Allah tuan-tuan. Dia sesat dan menyesatkan orang. Awas tuan-tuan dan puan-puan. Inilah zaman fitnah yang kita ada sekarang ini. Zaman fitnah. Nabi dah sebut 1400 tahun dahulu, umat aku ni akan berpecah. Jaga tuan-tuan, inilah kita zaman yang telah berpecah umat Islam. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, di antara sebab yang membawa orang keliru. Kenapa kita nak pegang ulama-ulama? Kita peganglah Quran betul-betul. Jadi antara sebab yang ketiga, dakwaan mereka berpegang pada mazhab salaf. Mereka mengatakan, Ustaz, kita berpegang pada mazhab salaf, kita pegang pada ulama-ulama dahulu. Ulama-ulama kemudian dia banyak takwil, dia banyak menghuraikan, dia mempusingkan makna ini pergi makna ini pula. Kita tak mau, kita pegang ulama salaf yang betul-betul yang dulu-dulu tu. Dakwaan mereka. Kita lihat apakah benar dakwaan mereka itu tuan-tuan. Sebenarnya tidak ada satu istilah yang namanya mazhab salaf. Tak ada. Tak ada di dalam pelajaran fikih mazhab salaf. Tak ada dalam pelajaran tauhid mazhab salaf. Tak ada tuan-tuan. Kita ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi dalam fikih. Kita ada mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi dalam mazhab tauhid. Tapi kita tak ada mazhab salaf. Kalau mazhab ni tuan-tuan, ada pengasas. Siapa pengasas mazhab salaf? Tak ada. Kalau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i pengasasnya. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah pengasas. Mazhab salaf, tak tahu siapa. Tak ada yang nama mazhab salaf. Ini hanya satu rekaan dan dakwaan. Kerana di antara ulama salaf pun ada yang tafwid, ada yang takwil. Ulama salaf ni tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang hidup sebelum tahun 300 Hijrah. Imam-imam yang 4, Syafi'i, Maliki, Hambali, semuanya sebelum tahun 300 Hijrah.
Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi pun hidup dalam tahun 200 sebelum 300 Hijrah. Jadi kalau nak kata ulama salafnya orang yang hidup sebelum 300 Hijrah, imam-imam kita pun ulama salaf. Imam Abu Hasan Asy'ari pun ulama salaf. Dan antara ulama salaf pun ada yang takwil, bukan semata-mata tafwid. Seumpama kalau kita kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam firman Allah pun dia ada takwil. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yukshafu an saq, surah Al-Qalam ayat 42, yaitu hari dibuka akan betis. Jadi maksud betis itu syiddah, dahsyat. Jadi maknanya Imam Ibnu Abbas, ulama sahabat, termasuk daripada orang-orang ulama salaf, pun mengatakan dengan takwil, menafsirkan ayat Quran. Jadi sini tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak kata ulama salaf semua tafwid? Tidak. Jadi baiklah, kalau kita katalah dia berpegang pada ulama salaf, ulama salaf pun dia tafwid. Dia tafwid tu mana serah bulat-bulat. Dia tak mau tafsir. Jadi sebenarnya golongan ini tuan-tuan, golongan yang mengatakan dia berpegang ulama salaf, dia sudah membentuk satu fahaman yang ketiga pula. Dia tidak serah bulat-bulat seperti ulama dahulu, iaitu tafwid. Dia tidak takwil, tapi dia meletakkan ayat itu seumpama Allah dengan makhluk, dan dia memastikannya. Bila kata Allah itu yadullah, tangan Allah, oh Tuhan ada tangan, dia kata. Jadi dia bukan ulama salaf. Ulama dahulu dia serah bulat-bulat pada Allah. Allahu alam. Apakah nak tafsir-tafsir? Ulama mutaakhirin, ulama yang terkemudian, dia tafsirkan, dia takwilkan. Tapi yang golongan ini takwil tak mau, dia serah pun tak mau, dia ambil jalan yang ketiga. Itulah yang sesat tuan-tuan, bukan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kena awas tuan-tuan. Inilah kekeliruan yang berlaku pada golongan-golongan yang puas hati seolah-olah mereka pegang Quran, zahir Quran dan zahir hadis kerana konon-konon dia pegang ulama-ulama dahulu. Tidak, ulama dahulu pun tak buat macam kau buat tu. Tidak. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Bagaimana nanti kalau dengan firman Allah Ta'ala? Kalau nak pegang zahir Quran saja. Allah berfirman, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Surah Al-Isra ayat 72, yang artinya, sesiapa yang di dunia ini buta, maka dia di akhirat pun buta. Jangan tafsir, jangan serahkan Allah, pegang saja zahir. Jadi orang buta kat dunia, kesianlah dia. Nanti besok ke akhirat pun dia buta. Habis Tuhan dah sebut. Dah tak mau dia tafsir, tak mau pegang ulama. Serah pun tak mau, dia nak pegang saja apa yang sebut dalam Quran, macam tu, macam tu. Jangan tukar-tukar. Macam apa Tuhan sebut, pegang betul-betul. Hai, kalau gitu, kesianlah. Tak adil lah Tuhan. Orang buta, dah lah Tuhan jadikan dia buta kat dunia, bukan dia minta. Tiba-tiba ke akhirat pun dia buta. Alangkah kesiannya. Kalau gitu zalim Tuhan. Maha suci Allah daripada sifat zalim. Habis? Nak kena tafsir lah juga. Nak kena takwil lah. Buta apa? Buta mata hati. Tak dapat makrifat pada Allah. Tak kena Allah. Orang yang tak kena Allah kat dunia, besok akhirat dia pun buta. Yang sebenarnya nanti. Jadi berlakulah satu pertemuan seorang ulama Azhar, Syekh Muti'i rahimahullah ta'ala. Syekh Muti'i ialah ulama Azhar yang hebat. Dia menyempurnakan kitab Imam Nawawi yang bernama Majmu'. Dia sempurnakan, dia komplitkan. Imam Nawawi meninggal tak sempat habis. Dia habiskan kitab Majmu', kitab fikih. Jadi dia ahlu sunnah. Ahlu sunnah kita ada takwil seperti kita ayat ini.
Dia pergi ke Mekah, bertemu dengan satu ulama kota Mekah, ulama yang tak mau takwil. Tak mau serah pada Allah pun tidak, takwil pun tak mau, pegang betul-betul Al-Quran. Ulama ni pula buta mata. Ulama hebat jugalah. Saya pun tak mau sebut nama nanti tak baik pula. Jadi bila orang pun kata, Tuan Syekh, ini Syekh Muti'i daripada Azhar datang ke Mekah. Jadi Syekh yang buta ni pun kata, ini dia sahibut tawil. Ini dia orang yang suka tawil Quran dan hadis. Dia peleceh lah kira ni. Dia paralel lah. Jadi Syekh Muti'i ni pun tak banyak cakap. Dia pun terus kata, wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun jalan. Padan muka engkau lah, engkau buta kat dunia, nanti akhirat pun engkau buta juga. Susah takwil lah. Pegang macam mana ayat tu, siapa buta kat dunia, akhirat engkau pun buta, besok akhirat pun engkau buta. Tenganga dia. Tak sempat nak jawab. Tak jawab apa? Pasal dia pun dah buta. Itu dia tuan-tuan. Kena takwil. Kalau tak mau takwil, kita pegang ulama salaf, serah bulat-bulat. Wallahu alam. Apa ni makna ustaz? Allahu alam, aku pun tak faham. Terserahlah pada Allah. Habis cerita. Tapi jangan dia, ini pegang ni, macam ni lah dia. Ini Tuhan kata Tuhan ada tangan, macam ni lah dia. Mana boleh macam tu? Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan demikian juga, kalau semua ayat Quran dan semua hadis-hadis yang ada menyerupakan Allah dengan makhluk dipegang pada zahir, maka akan timbullah, yaitu Allah Ta'ala bertangan, Allah Ta'ala berkaki, Allah Ta'ala bermata, Allah Ta'ala berwajah. Makna akan timbul suatu bentuk tubuh badan. Walaupun kita kata wallahu alam macam mana bentuk rupa badan Allah tu, tapi Allah ada tangan. Sebab Allah sebut. Allah ada mata, Allah sebut. Allah ada kaki, Allah sebut dalam Quran. Allah ada wajah, Allah sebut dalam Quran. Kalau macam tu tuan-tuan, Allah dah ada seluruhnya, kaki, tangan semua dah ada. Bagaimana pula dengan firman Allah yang di mana menyebutkan maka akan binasalah sekalian anggota Allah kalau macam tu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat ini dalam surah Ar-Rahman tuan-tuan ya. Semua di atas bumi ini akan binasa, dan yang kekal ialah wajah Tuhanmu yang agung lagi yang mulia. Jadi semua binasa, yang tinggal wajah Tuhan. Kaki Tuhan pun ada lah, tangan Tuhan pun dah binasa. Kalau itu Tuhan pun tak kekal. Tangan Tuhan pun dah binasa, kaki pun dah binasa, badan pun dah binasa. Yang tinggal cuma wajah, tinggal muka saja. Kalau kita pegang zahir Quran. Sebab itu kita tak boleh semata-mata berpegang pada zahir Quran atau zahir hadis kalau tanpa berpegang pada pendapat ulama kita yang menerangkannya. Itulah dia tuan-tuan. Pentingnya tuan-tuan dan puan-puan ya, kita mempelajari pelajaran tauhid, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setelah pembahasan kita yang panjang itu, jelaslah kepada kita Allahu mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa bertempat. Tak adalah di langit, tak adalah di arasy, tidak di timur, tidak di barat. Allah tak perlukan tempat. Allah bukan bertangan macam kita. Walaupun kita kata tidak macam kita pun, Allah tidak bertangan, tidak berkaki, tidak berwajah. Kerana segala sifat-sifat yang mutasyabbihat, yang menyerupakan Allah dengan makhluk, Allah maha suci daripada yang demikian itu. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Dengan kita mengatakan demikian, maka tamatlah pembicaraan kita pada malam ini. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ada apa-apa pertanyaan dan persoalan yang bersangkutan dengan perbicaraan kita pada malam ini, maka saya bukakan tirai kepada para jemaah sekalian.
Ini soalan yang menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini ayat yang menyebutkan tentang kisahnya manusia di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan mereka bertulang sulbi Nabi Adam alaihissalam di padang Arafah di Wadi Nu'man ketika Nabi Adam baru diturunkan daripada syurga. Semua zuriat Nabi Adam dalam bentuk roh telah dikeluarkan dan Allah bertanya kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, bahkan kami menyaksikan. Jadi dalam ayat itu tak adalah kita mengatakan Allah tu serupa kita, tu tidak. Tetapi kemungkinan orang bertanya, habis Ustaz, macam mana Allah boleh berkata pada kita Allah dekat padang Arafah ke? Soalan ini mengingatkan saya kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sekarang kita dalam bulan Rajab, di sana sini orang bersyarat Isra' Mi'raj. Persoalan yang timbul dalam soalan Ustaz tadi kata Allahumma wujudun bila makan, Allah itu ada tanpa bertempat. Nah, macam mana tuan-tuan? Nabi SAW dibawa Isra' Mi'raj sampai langit yang ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian Jibril pun kata, ya Muhammad, sampai sinilah aku menemankan kau. Adapun kalau aku pergi lebih daripada ini, aku akan hangus terbakar. Pergilah kau menghadap kepada Tuhanmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun jalan terus menghadap